The bill of material for the product A is shown in figure below. The MPS for the product A call for 120 units to be started in weeks 2, 4, 5, and 8. Table below show the data from the inventory record. Propose the material requirement plan for the next 8 weeks for each item. Okey, terdapat dua order polisi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu FOQ dan L4L. Berdasarkan soalan tadi, 120 unit item A akan dibuat pada minggu kedua, keempat, kelima dan ke-8. Saya akan selesaikan bagi item B. So, kita lihat terdapat dua untuk item B berdasarkan 3 product structure. Oleh itu, 120 unit item akan didarabkan dengan 2 menjadi 240 item yang akan dibuat pada setiap minggu kedua, keempat, kelima dan ke-8. Kaedah order polisi yang digunakan untuk item B adalah L4L. Kita mulakan dengan minggu kedua. Sebanyak 240 unit akan dihasilkan. Project on hand inventory akan diberi adalah 125 item. Tetapi on hand inventory tidak mencukupi untuk menghasilkan 240 unit item. Oleh itu, kita perlu tengok schedule receipt untuk minggu kedua yang telah diberikan 150 item. So, on hand inventory 125 akan dicampurkan dengan 150 dan ditolakkan dengan 240 item yang hendak kita hasilkan. Kita akan dapat baki 35 item sebagai baki inventory. Seterusnya, tiada item yang akan dibuat pada minggu ketiga. Pada minggu keempat pula, kita perlu buat 240 unit item lagi. Baki inventory pada minggu kedua iaitu 35 item tidak mencukupi untuk keluarkan 240 unit item. Kita perlu order 205 item untuk cukupkan 240 unit item. Untuk order, kita diberikan lead time selama 3 minggu. So, kita akan order 205 item daripada minggu pertama. Selepas sampai, 205 item akan dicampurkan dengan 35 item menjadi 240 unit item dan akan ditolak dengan 240 unit item yang akan dibuat. Oleh itu, baki inventory kita menjadi kosong. Pada minggu kelima, kita akan buat 240 unit item lagi. Pada minggu keempat, kita tidak mempunyai baki on hand inventory. Disebabkan on hand inventory kita kosong, kita perlu order baru. Kita perlu order 240 unit item dalam masa 3 minggu. Order akan dilakukan pada minggu kedua. Apabila 240 item telah sampai, ianya akan ditolak dengan 240 item yang akan dibuat. Baki untuk inventory kita akan menjadi kosong. Pada minggu ke-6 dan ke-7, tiada item yang dihasilkan. Seterusnya, pada minggu ke-8, kita akan buat 240 item lagi. Disebabkan pada minggu ke-5, tiada baki on hand inventory, kita perlu order 240 unit item. Order yang dibuat pada minggu ke-5 akan mengambil masa selama 3 minggu untuk sampai. Apabila item telah sampai, kita dapat membuat 240 unit item pada minggu ke-8 tersebut. Nama saya Nafadila binti Muhammad Ismail. Nama metri 14 CTP 20F1027. Okey, untuk item C, FOQ yang diberikan dalam soalan adalah sebanyak 700 unit. Okey, pada minggu kedua pula, item yang perlu dihasilkan adalah sebanyak 360 unit. Dan pada masa yang sama, item C terima inventory on hand sebanyak 450. Dan baki bagi week kedua adalah sebanyak 90 unit. Okey, pada week keempat pula, inventory on hand sebanyak 90 unit menjadi masalah kerana inventory tidak mencukupi. Maka, item perlu dipesan lebih awal pada minggu pertama.
Pada minggu kelima pula, didapati bahawa inventory on hand sebanyak 430. Namun, selepas digunakan, inventory on hand yang tinggal adalah sebanyak 70 unit sahaja. Pada week ke-8 pula, inventory on hand tidak mencukupi. So, item yang perlu dipesan 3 minggu lebih awal iaitu pada week ke-5. Okey, seterusnya saya Nurin Hazirah akan sambung untuk item D. Bagi minggu pertama, untuk gross requirements, kita memerlukan sebanyak 205 iaitu daripada item B kita ambil. Bagi projected on hand inventory seperti yang dinyatakan dalam jadual, nilai yang telah diberi adalah 235 tetapi ia tidak mencukupi. Jadi kita akan tambahkan nilai dia dengan FOQ iaitu 700, kemudian ditolakkan dengan 205 iaitu dari gross requirements dan akan mendapat hasil sebanyak 730. Untuk minggu kedua pula, gross requirement memerlukan sebanyak 480 iaitu daripada item B 240 ditambahkan 240. Kemudian untuk project on hand inventory kita akan tolakkan dengan 730 dengan 480 untuk mendapatkan hasil dia sebanyak 250. Untuk minggu keempat pula, gross requirements memerlukan 240. Manakala untuk projected on hand inventory, 250 daripada minggu kedua akan ditolakkan dengan 240 dan akan mendapat sebanyak 10. Pada minggu kelima, gross requirements memerlukan 480. Maka nilai 10 daripada hasil minggu keempat akan ditambahkan dengan nilai FOQ iaitu 700. Kemudian ditolakkan dengan 480 dan akan mendapat hasil 230. Jadi, plan receipts iaitu sebanyak 600 akan diletakkan pada minggu kelima dan bakal dirilis pada minggu pertama. Untuk minggu ke-8 bagi item D, gross requirements memerlukan 240. Oleh kerana untuk menghasilkan jumlah bagi projected on hand inventory tidak mencukupi, nilai bagi 230 akan ditambahkan dengan FOQ iaitu 700. Kemudian kita akan tolakkan dengan 240 dan akan mendapat hasil sebanyak 690. Jadi, untuk plan receipt seperti yang dinyatakan dalam jadual iaitu 600 akan diletakkan pada minggu ke-8 dan plan order release diletakkan pada minggu ke-4. Seterusnya untuk item E, pada minggu pertama, gross requirements memerlukan sebanyak 700. Manakala untuk projected on hand inventory, yang kita simpan adalah sebanyak 800. Daripada mana kita dapat 800? Okey, seperti yang data diberi, 750 daripada beginning on hand inventory ditambahkan dengan safety stock 50. Jadi kita akan mendapat hasil sebanyak 800. Kita memerlukan kurang dari 800. Jadi 800 kita akan tolakkan dengan 700 iaitu daripada FOQ dan akan mendapat hasil sebanyak 100. Seterusnya, untuk minggu keempat bagi item E, gross requirements adalah sebanyak 700 daripada hasil item D iaitu minggu keempat. Baki daripada minggu pertama iaitu 100 akan diletakkan pada projected on hand inventory. Tetapi nilai untuk projected on hand inventory tidak mencukupi untuk permintaan 600. Jadi 600 kita perlu order 2 minggu lebih awal kerana lead time yang diberi selama 2 minggu. Apabila 600 dihasilkan pada minggu kedua, ianya akan ditambahkan dengan 100 kemudian ditolakkan dengan 700 dari permintaan order. Jadi nilainya kita akan mendapat kosong. Okey, untuk item F pula, gross requirement bagi item ialah 700. Didarabkan dengan 2 dan mendapat 1400 unit di mana komponen utama memerlukan 2F untuk memenuhi keperluan. Inventory on hand sama dengan kosong.
kerana tiada simpanan mahupun baki. Okey, so kita perlu order komponen F sebanyak 1,400 unit, tetapi lead time yang diberikan adalah sebanyak seminggu. Dalam soalan, schedule receipt yang diberi ialah kita mendapat 1,400 unit pada week pertama, maka kita mempunyai 1,400 unit pada simpanan. Jadi untuk week pertama, komponen F cukup untuk jalankan production. Namun untuk week keempat, kita mulakan production dengan jumlah 1,400 unit yang diperlukan. Baki inventory kita adalah sama dengan kosong, maka kita perlu order seminggu lebih awal, iaitu release order pada week ketiga.